Saya sangat berterima kasih dan gembira kerana dapat memperkenalkan misi Global Leaders kita pada masa orientasi ini. So pada masa ini, kenapa kita perlu menjadi murid? Saya ingin kita berfikir tentang perkara ini. Ketika Yesus datang ke bumi ini, ramai orang mengikuti Yesus. Kerana apabila mereka mengikut Yesus, ramai orang sakit sembuh, roh jahat keluar, dan kepada mereka yang memerlukan, yang ingin makan, diberikan bekalan. Malah orang mati dibangkitkan, dan itulah sebabnya mereka mengikuti Yesus. Betapa besarnya harapan mereka ketika ramai orang mengikuti. Tetapi Yesus secara khusus memilih beberapa murid di antara orang ramai itu, 12 orang. Jika kita fikirkan dari sudut pandang Yesus, betapa sedikitnya mereka, bukan? Dia memilih 12 orang murid, memberi fokus kepada mereka, mengajar mereka dan melatih mereka. Sampai bila? Sehingga Yesus pergi. Selepas kebangkitan, Yesus hanya menumpukan perhatian kepada mereka sebelum naik ke syurga. Jadi mengapa kita perlu menjadi murid Yesus? Jika begitu, bukankah kita patut memikirkan bagaimana kita boleh hidup sebagai murid dan bagaimana kita tahu kita adalah murid pada masa ini? Pertama sekali apabila kita menyebut tentang murid, perkara yang pertama ialah kita perlu menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup dalam pimpinan Tuhan dengan kehidupan Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan saya dan kita hidup mengikut pimpinan Tuhan. Kedua, apabila kita dipanggil sebagai umat Tuhan, kita mesti merindui firman itu kerana kita mempunyai bekalan rohani. Maksudnya kita harus mengasihi firman dan hidup dengan kekuatan firman tersebut. Melalui firman setiap hari, kita membaca, merenung, mendapat kekuatan dan hidup dengan cara itu. Ketiga, kita adalah orang yang mengenal kasih Tuhan di tanah ini. Apabila kita bercakap tentang kasih Tuhan, kita biasanya menganggap kasih antara manusia adalah penting, tetapi kasih Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Apabila kita mengalami kasih itu, kita dapat hidup sebagai orang yang telah merasai kasih Tuhan. Dalam Alkitab, kita digalakkan untuk mengasihi musuh kita sekalipun. Orang yang dikasihi Tuhan boleh mengasihi musuhnya, orang itu adalah seorang murid. Dan jika benar-benar seorang murid, adakah saya benar-benar melahirkan jiwa melalui diri saya? Adakah saya menyebarkan Injil dan melahirkan jiwa-jiwa dan membimbing mereka kepada Tuhan dengan nama Tuhan? Berapa banyak jiwa yang dilahirkan? Jika benar-benar seorang murid, Anda boleh tahu. Dan pada masa ini sebagai seorang murid, apa yang benar-benar harus kita lakukan adalah membina gereja. Sebabnya ialah ketika Yesus hampir menyelesaikan tugasnya di Kaisarea Filipi, dia mengumpulkan murid-murid Filipi dan melakukan audit pertengahan dengan mereka. Apa yang orang katakan tentang saya? Pada ketika itu, Yesus tidak mendapat jawapan yang tepat, maka para murid bertanya secara langsung, jadi siapakah kamu kata aku ini? Pada waktu itu Simon Petrus berkata, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Pada waktu itu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus. Melalui pengakuanmu ini, aku akan membina gereja. Inilah yang penting sebagai murid, kita membina gereja dan ia boleh menjadi asas. Gereja bermula dari rumah. Kerana jika kita melihat keseluruhan Bible, jika kita melihat perjanjian lama, keluarga Nuh, keluarga Abraham, akhirnya menjadi Israel. Nanti kita akan lihat bahawa mereka akan berkumpul secara berkeluarga untuk menjalani latihan itu. Musa juga melalui kitab Ulangan menekankan pendidikan keluarga, dan dalam perjanjian baru kita lihat Yesus mengutus para murid untuk menyampaikan Injil dengan mengatakan, apabila kamu pergi ke mana-mana rumah, tinggallah di rumah itu. Jika ada orang yang damai, tinggallah di rumah mereka. Dan jangan berpindah dari rumah ke rumah, tetapi tinggallah di rumah itu dan berikan baptisan serta keselamatan kepada keluarga itu, seluruh keluarga itu.
Walaupun di dalam penjara yang penuh penderitaan, Rasul Paulus telah berjaya menyelamatkan penjaga penjara tersebut dan seluruh keluarganya. Dalam perjanjian baru, seperti yang disebutkan di gereja kita, Kolose, Efesus, Korintus, Filipi, dan Tesalonika, semuanya bermula dari rumah. Adalah tugas kita sebagai murid untuk membina gereja, dan sebagai murid kita mesti memajukan gereja. Bukan sahaja untuk membina dengan teguh, tetapi juga benar-benar hidup dengan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dan benar-benar boleh mempengaruhi. Itulah peranan seorang murid. Jadi pada masa ini kita perlu memikirkan bagaimana kita akan membina murid. Ada 7 langkah di sini. Pertama, kita perlu dapat menyampaikan Injil. Kita mesti menyampaikannya dengan tepat dan jelas melalui satu ayat, supaya orang percaya kepada Yesus Kristus dan datang kepada Tuhan. Kedua, bagaimana kita boleh tahu jika kita benar-benar berubah setelah mempercayai Yesus? Kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Kita perlu memeriksa keyakinan kita akan keselamatan. Jadi setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus melihat perubahan yang jelas. Betul kan? Kita perlu memastikan sama ada kita benar-benar telah berubah. Ketiga, selepas benar-benar mempercayai Yesus, banyak masalah rohani yang tidak kita sedari sebelumnya akan timbul. Semasa kita hidup di dunia ini, kita tidak menyedari bahagian-bahagian yang terperangkap dan tidak bebas kerana berkaitan dengan masalah dunia dan roh jahat. Kita perlu membantu untuk membebaskan semua bahagian tersebut. Kemampuan yang membebaskan itu hanya dari salib Yesus Kristus dan darahnya. Kita harus membantu orang untuk dibebaskan. Keempat, setelah itu kita harus membawa mereka ke dalam keluarga Tuhan. Maksud masuk ke dalam keluarga Tuhan adalah gereja. Kawan-kawan, di tanah kita, kita bukan hanya satu negara, tetapi seluruh bangsa adalah satu keluarga dalam Kristus. Kita adalah satu keluarga di bawah satu bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh itu kita perlu memahami apa itu keluarga Tuhan. Dan kita harus membantu, membangun serta membimbing agar kita dapat menjadi sebahagian daripada keluarga Tuhan melalui gereja. Seterusnya, perkara kelima, kita memerlukan pertumbuhan rohani. Sekarang dalam Yohanes pertama, terdapat kanak-kanak rohani, belia dan bapa. Hanya apabila kita memerlukan pertumbuhan rohani di sini, barulah kita dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Di sini kita memerlukan pertumbuhan rohani dan terdapat 3 perkara yang diperlukan. Kehidupan doa, kehidupan yang berpandukan kata-kata, serta bagaimana untuk berdiri sebagai pemenang dalam peperangan rohani. Dalam proses itu pertumbuhan rohani berlaku. Dan keenam, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketahui Roh Kudus, ketahui kepenuhan Roh Kudus. Dan mulailah dari saat ini untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Roh Kudus. Ikut serta dalam bimbingan Roh Kudus. Dan ketahui kehendak Tuhan agar dapat hidup dalam kuasa Roh Kudus. Akhirnya, yang ketujuh adalah pada waktu ini, jika anda seorang pelajar, anda harus mempunyai sejarah pembiakan. Sekarang saya sudah menjadi murid dan melalui saya, murid dihasilkan dan murid juga melahirkan murid agar murid dapat mengajar generasi demi generasi. Apabila pertumbuhan rohani berlaku dan pembiakan berlaku, kita benar-benar boleh dilatih dan diuji sebagai murid. Akhir sekali, apakah misi seorang murid? Dalam Alkitab disebutkan terdapat ramai guru, tetapi hanya sedikit bapa rohani. Ia bukan hanya menjadi seorang guru, ia bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi untuk bergerak secara rohani dan melahirkan jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan membina mereka sebagai bapa rohani.
sebagai bapa rohani. Itulah tanggung jawab yang perlu diambil. Kedua, selain itu kita mempunyai misi yang Tuhan kita berikan. Dalam perintah terakhirnya, kita disuruh untuk merangkul semua bangsa. Kenapa? Kerana di dalam Kristus, kita semua mampu merangkul semua bangsa dalam Tuhan Kristus. Jadi sekarang kita harus mempunyai visi untuk bangsa-bangsa. Kita harus dapat merangkul semua orang tanpa mengira negara, bangsa, persekitaran atau budaya. Akhir sekali, pada masa ini kita mengambil langkah pertama untuk mengubah dunia dengan penginjilan. Benar-benar dijemput. Sertailah kami di tengah-tengah latihan JLM kami dan tanya kepada diri sendiri, adakah saya seorang pelajar? Kami menjemput Anda untuk menjadi sebahagian daripada sejarah yang hebat ini untuk membangunkan Anda sebagai seorang pelajar Yesus Kristus. Terima kasih banyak.